أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, semoga berkekalan seperti sedemikian insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan dan imam, masya-Allah imam terbaik. Alhamdulillah kita Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi jagaan. Kalau kita kata bahasa Arab namakan inayah. Inayah, dan Allah Taala masih lagi memberi kita hidayah wa taufik insya-Allah. Baik, semoga berkekalan pada taufik dan hidayah wa taufik sampai kepada akhirnya insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Insya-Allah hari ini janjian kita nak sebut sedikit sebelum kita nak baca. Hari ini kita baca lah. Jadi kita kena kerjasama insya-Allah kerjasama untuk mencari ilmu, membetulkan insya-Allah. Tak ada apa-apa pun, tak lebih daripada itu. Baik. Baik, hari ini kita nak sebut huruf yang ada, kalau dalam sebutan dalam bahasa Arab panggil sifat yang pada huruf, iaitu ada angin dan ada ada angin dan tertahan angin. Kalau bunyi angin tu tak apa ni, nafas, nama dia nafas, ataupun bahasa Arab dengan nama dia hamas ataupun jahar. Hamas tu kita pernah dengar hamas ni. Hamas tu adalah pernafasan yang terlepas. Dan lawannya adalah jahar. Baik, sikit sebelum kita baca hari ni. Baik. Tengok perkongsian kita minggu lepas, kita bahas ataupun bicara berkaitan dengan huruf yang tahan. Huruf yang tahan. Tetapi ini adalah huruf yang lepas. Benda yang lepas. Baik, seperti huruf fa, huruf fa, huruf ha, huruf tha, huruf shin, huruf shin, dan huruf kha, huruf sad, dan huruf sin, dan huruf kaf, kaf, dan huruf ta. 10 huruf. 10 huruf. Baik. Apabila kita nak sebut baris atas ke baris bawah ke, dia akan ada nafas. Seperti kita sebutnya fa. Tu apa panggil? Yang itu adalah nafas. Dan huruf ha pun ada nafas. Ha. Baik. Kalau huruf tha pun sama juga ada nafas. Sebutannya adalah tha.
Dan huruf shin memanglah kita dah kita kata minasyaita, sya, shi, shu, ada nafas. Dan huruf kha pun sama juga. Ini paling susah sekali untuk saya kata orang Melayu lah, orang Melayu kita ataupun Nusantara, huruf kha ni payah. Tapi huruf kha ni apabila kita sebut, dia ada nafas. Kha, khi, khu. Dan huruf sad, sa, si, su. So, huruf sad tidak berkaitan dengan mucung mulut. Dia tidak mucung mulut. Jangan kata siratal, tidak, siratal ladhi. Dia tak mucung. Dan setiap sebutan dia ada nafas. Sa, si dan su. Baik, huruf sin pun sama juga. Sa, si, su. Sa, si, su. Dan huruf ka dan huruf ka, ka, ki, ku. Dan huruf ta pun sama juga. Ta, ti dan tu. Atas rangkai kata fahathahu syakhsun sakat. Itu atas katanya. Baik. Jadi huruf ni apabila dia berada di dalam tulisan dan mana dalam bacaan Al-Quran, maka kena bagi hak kepada dia adalah nafas yang terlepas. Selain daripada huruf ni, selain 10, iaitu ada lagi 18, 19 huruf, mana dia adalah huruf yang dikatakan tahan. Ini huruf hamas. Hamas ataupun nafas lepas. Nafas lepas. Ni kalau 19 lagi adalah nama dia jahar atau jahrun. Ini adalah nafas yang tahan. Ini tahan. Nafas tahan. Jadi macam mana kalau kita letak nafas yang tahan seperti huruf ba, mana sebutan di dalam sebutan tu dia tidak ada nafas. Ba, ada tak nafas? Ba, ada tak nafas? Tak ada lah. Tak lepas kan? Ba. Baik. Kalau kita kata huruf jim, ja, ada tak nafas? Tak ada. Baik, kita kata huruf ha, kha, da, huruf da, ada tak nafas? Tak ada. Da. Tengok kita beza lah di antara huruf nafas. Mula-mula tu dah lepas dah. Fa. Kalau huruf ha, ha. Baik. Ini perkara yang wajib untuk kita kena tahu dalam baca Al-Quran. Kalau tak, memang kesalahan di dalam baca Al-Quran itu tetap jadi salah. Sebab itulah kita belajar Quran ni. Quran ni bukan perkara yang datang daripada kaki lima, bukan. Sebenarnya Quran ni datang daripada pencipta. Itu bahasa dia, bahasa yang kita guna sekarang ni. Tak ada siapa yang menafikan ada huruf yang kita sebut, ataupun tidak siapa yang ulama mengatakan bukan daripada kalimah Allah, bukan. Dan itu adalah kalamullah. Maksudnya kita baca Quran tu adalah kalam. Siapa yang baca Quran, dia sebenarnya benda yang paling istimewa. Siapa yang baca Quran, ia sebutan dia tu seperti sebutan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kita letak tingginya. Baik. Jadi setiap huruf mesti kena ada tertib, kena ada tata susunan dia. Baik. Kita kata huruf da, huruf za. Huruf za pun sama. Jangan ada angin ya huruf za. Dia ada 3 huruf ya, dia ada beberapa huruf lah. Saya tak sebut lagi berapa huruf. Mana sebut huruf yang kita membunyikan angin ataupun bunyikan nafas, bahkan dia tidak ada nafas. Seperti huruf za ni, kadang-kadang kita bunyi macam mana? Za kan, kita bunyi kadang-kadang. Kalau kita kata baris atas baris bawah tu mungkin tak ketara sangat. Kalau sukun macam mana bunyinya? Iz. Mana kalau kita kata yang membunyi tu salah, huruf za. Mana dia tahan? Za, huruf ra, huruf za. Ini satu juga. Huruf za ni kadang-kadang kita bunyi, kalau kita matikan, kita bunyi macam mana? Is gitu.
Is, itu salah. Itu salah tu. Mana izza ni memang dia ada sedikit bunyinya, tetapi dia ada pada sifat, pada peribadi dia ataupun sifat tunggal dia. Baik, tahan mana kita kata baca huruf za ni tahan. Is, az, za, zi dan zu. Baik. Dan seterusnya iaitu huruf zai, huruf sin, huruf zai, sin, sad, dad, da, huruf da, ard, fil ard, da, di, du, walad. Kita sebut da ni tahan nafas, masuk dalam jahar. Baik. Dan huruf ta, dan huruf za sama. Ta, ada tak nafas? Ta. Dia beza di mana? Apabila kita letak pada nak bunyi suara tu, dia ada nafas. So, setiap nafas ni kita mula letak tu, awal-awal tu dah ada dah. Fa, sa, so. Tapi kalau huruf yang tidak ada nafas, dia tidak muncul nafas tu. Kalau kita kata huruf ta, ta. Kalau siratal ladzi, itu salah dah. Kita membuatkan jadi apa dia, sifat tersendiri. Sifat kita buat sini. Baik. Kalau dha pun sama juga. Kalau kita baca surah Yasin dalam malam-malam tu, dia ada satu keratan yang minal ghaid. Ada tak? Jumpa tak? Jangan kita ada angin tu, itu dia tahan. Jangan minal ghaid, kata z, itu memang salahan. Baik. Huruf dha sama juga tahan. Dan huruf ta, ain, huruf ain, a. Dan huruf gha. Baik, kalau baca dalam Quran ada yang kalau huruf ain ni mungkin tak, tapi huruf gha ni pun sama. Ada sedikit kesamaran dalam baca Al-Quran surah Fatihah, iaitu ghairil maghdu. Ada yang baca bunyi ghairil maghdu. Itu salah tu, menambah kepada sifat yang tidak ada. Jadi kita bunyinya jahar, tahan. Ghairil maghdubi alaihim. Dia apabila kita tambah, maksudnya sifat yang tak wujud pada dia, salah lah. Itu kesalahan. Ataupun ditambah dengan huruf ghain ni dengan bunyinya seperti syibih qalqalah, seperti dia baca ghairil maghdubi. Ada juga macam tu, itu pun salah. Salah. Jadi yang salah tu tak seperti mana yang diturun oleh Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dah salah. Jadi ustaz tahu kat mana? Ustaz tahu daripada tok guru lah. Tok guru tu daripada mana? Tok guru daripada belajar tok guru sampai kepada Nabi. Itu panggil sanad. Itulah ustaz daripada pandai kan. Bukan, saya pun tak pandai. Cuma kita belajar daripada guru kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi setiap apa yang kita baca, walaupun sekecil-kecil dalam Quran, maksudnya panggil terpencil, panggil seperti qalqalah, seperti inhiraf. Inhiraf tu maksudnya melencong. Itu pun nak kena betul. Sebab apa? Sebab dia asal. Kita nak asal dia tu. Baik. Kita kata huruf ghain, kita kata tadi huruf ghain bersamanya gha, ghi, ru, a, i, u. Baik, huruf seterusnya ghain, ghain, ain, ghain, fa, qaf, huruf qa. Huruf qa bersama. Tak ada huruf qa ni ramai yang baca bunyi qi, qi, qi. Mustaqim, mustaqim. Ada angin tu. Jadi rapat makhrajnya. Jadi huruf qaf ni macam mana? Kalau kita nak bagi tip cara kita nak cepat pandai, iaitu kita ambil apa dia pangkal lidah ni, tekan anak tengkak. Macam mana bunyi? Qa. Jangan terus sentuh itu. Kalau terus sentuhnya dia akan bunyi angin. Qa, qa. Kalau kita terus, baik. Kita kata ini pangkal. Ni caralah tip. Mana ni pangkal di sini ni. Ni hujung halkum. Ni hujung. Anak tengkak di sini. Jadi yang ni lah yang kita bergeraknya.
Kita bergerak masa kita tahu. Kita tekankan di atas anak tengkak. Dia boleh berjalan tu. Maksudnya apa dia, pangkal lidah kita tu. Ko. Masa nak kita ambil atas pada ke atas anak tengkak. Ko. Ihdinas siratal mustaqim. Itu. Ko. Payah. Orang Melayu kita pun payah juga dengan huruf ko. Baik, huruf ko ni jangan bunyi ko. Ko tu maksudnya ada nafas. Salah. Itu salah. Baik, kita terus kepada huruf kaf tidak? Qaf, kaf, la, huruf la, lam, huruf mim, huruf nun. Huruf mim ni dia bukan ada nafas, tapi dia ada gunnah. Jadi nafas ni keluar, apa beza di antara nafas dengan gunnah? Seperti dengan dia tak sama. Nafas ni keluar daripada rongga mulut, dan kalau kita kata gunnah yang keluar daripada batang hidung. Jadi tak sama. Jadi mim ni adalah tahan, dan nun, dan sebutnya ma, dan mi, dan nun na, dan ni, dan nu. La sama juga. Qaf, lam, mim, nun, waw. Huruf waw, wa. Dan huruf ha tidak. Fahathahu saksun sakhar. Fahathahu. Ada satu lagi ni. Aduh, jatuh satu ni. Ha, huruf ha. Satu lagi. Ada 10 semua. Tu tak cukup 10. Tak bilang tadi. Saya pun tak perasan. Semua tak bilang. Maka, oh yalah ustaz, tak apalah tu. Sesat semua. Takut ustaz sesat. Wow. Nun, wow. Hamzah, dan ya. Ini pun ada lagi ke yang tak tersebut? Nanti bagi tahu kalau ada. Baik. Jadi kalau huruf wa tak ada bunyi wa gitu, tidaklah. Kalau huruf hamzah pun tidak ada mana bunyi dan i dan u. Baik. Cara kita nak mengetahui senang je, apabila dia sebenarnya tak perlu hafal pun. Kalau kita kata ada dalam kita semua ni, dalam kepala kita, macam mana nak ingat ada ayat tu, ayat yang tersusun dalam kepala kita, macam mana nak hafal? Tak payah hafal. Mana kita nak tahu huruf itu ada angin tak ada angin, cuma kita ambilkan huruf, kita katalah kita ambil huruf hamzah atak menjadi baris, dan kita tarik fa mati, dia akan keluar huruf yang ada nafas. Macam mana dia akan keluar apabila ada sukun? Baik, kalau kita kata kita ambil huruf ba, kita letak, dia tak akan keluar seperti, jangan bunyi qalqalah lagi, tak apa. Kita bunyi huruf yang ba dulu. Tak ada lah, dia tak ada nafas lah. Maksudnya boleh? Boleh nah. Ini sebagai cerita. Kita akan ulang balik ni. Bukan kata takat ni lepas, tidak. Kita akan ulang balik dengan buku dia tu. Waktu Haji tanya hari tu, buku. Nanti kita akan cerita dalam bukunya seperti kita habiskan buku ni dulu. Dan kita akan masuk buku ni, insya-Allah. Buku ni dia adalah cerita-cerita semua pasal sifat-sifat yang saya cerita. Kenapa saya cerita dulu? Sebab kita nak baca tu lah. Kita nak baca sekejap lagi. Itulah. Baik. Jadi kita kata turjim mana itu adalah huruf yang tahan. Yang huruf yang lepas ash, akh, as, ak, at. Dia bunyi angin, ada angin tu. Baik, boleh beza tak angin? Baik. Kita teruskan dalam perjalanan huruf tu. Perjalanan yang kita nak kena susun sifat tu. Sikit. Sebelum kita nak baca, baca sikit ya, tak baca banyak pun. Mungkin satu huruf ke hari ni, insya-Allah. Satu huruf yang hari ni. Tetapi tengok, kita boleh tak menguasai. Tengok dalam perjalanan ni, saya bagi contoh satu huruf ba. Dia kering sebenarnya, bukan habis tu.
Dia kering kena angin. Kita kata huruf ba dengan huruf yang ada nafas, huruf ha misal, dua. Perjalanan dia, yang kita minggu lepas kita belajar apa? Syiddah, iaitu huruf yang tahan. Baik, di dalam sifat ni dia ada sifat ya. Allah, nampak tak nak? Ya ke? Oh, ada. Banyak daripada ni. Baik, kalau kita kata sifat ni, dia ada kategori suara. Dia ada kategori suara. Yang pertama, yang kedua, nafas. Tapi dah ikut bukunya nafas dulu. Tapi tak apa, kita ikut turutan nanti kita nak buat. Saya rasa tuan-tuan rasa macam, oh, itu susunan dia nah. Baik, yang ketiga pangkal lidah. Yang keempat, yang panjang sikit ni, lidah naik tutup le langit. Panjang ni. Ni panjang. Panjang itu. Le langit. Tak apalah NG. Panjang. Yang kelima yang panjang tu lah. Yang tapi mudahnya dia panjang saja. Baik. Yang kelima adalah sebutan. Tengok. Di dalam sifat ni nak kena bunyikan satu saja, iaitu satu apa? Satu harakat. Dalam banyak ni, banyaknya bunyi satu harakat. Bunyi satu harakat. Mana harakatnya? Ni harakat Ni harakat. Genggaman. Kena ada semua lima dalam satu genggaman. Kalau kita kata adakah lima? Tak. Ada lagi tambahannya. Seperti sifat tunggal. Saya tak nak sebut lagi, tak apa. Saya sebut sifat ni dulu. Sifat berlawanan dulu. Berlawanan. Sifat berlawanan. Baik. Jadi kalau nak sebut ba ni, mesti kena ada suara, ada nafas, ada pangkal lidah, ada lidah naik mentupi langit, ada sebutan. Sebutan ni adalah kesimpulan ataupun postmortem lah. Kalau sebutan tu, yang sebutan ni adalah kira-kira pada sifat-sifat yang atas. Mana tu? Mana dia kesimpulan sebutan tu? Susah ataupun senang. Baik. Kita tengok nak? Sikit. Huruf ba. Kita ambil suara letak di sini. Baik, nak lompat kepada baris nafas. Baik, suara dia, mula-mula kita, suara ni adalah mengambil daripada mana? Makhraj. Ni mungkin faham lah, insyaAllah. Suara yang nak bunyikan baris, maksudnya suara ni dia kira di tempat yang kita letak dan nak bunyikan baris. Jadi baris ni adalah rongga. Ini makhraj ni. Ini makhraj rongga. Baris ni kena betul. Baik, kita kata, kita nak sebutkan ba. Cari tempat ba. Tak bunyi lagi. Baik, nak lompat kepada baris. Di situ dia ada kira nafas. Dia ada kira nafas itu. Baik, kalau huruf ba, nafasnya tahan. Cari dalam YouTube, tak ada siapa ajar. Saya ajarkan cara nak bunyikan setiap huruf. Jadi kita kata huruf ba, kita letak. Ini yang kita nak kena baca ni. Bagi betul. Letak dulu. Dan lompat kepada ba. Apabila kita lompat kepada ba, baik, permulaan yang dikatakan adalah suara di sini bercampur dengan suara bercampur dengan, sebab makhraj ni adalah keluaran yang pertama. Apabila kita kata suara ni adalah suara yang tahan, maksudnya dan lompat kepada baris ba. Baik, kalau kita kata perkiraan di antara di sini nak bunyikan ba ataupun bunyi baris ni, dia ada, kita boleh kena apa dah? Kita nak kena usul berkaitan dengan adakah pangkal lidah dia terangkat pada sebutan ba?
ba. Ada tak? Tak ada. Maksudnya ada juga nama dia yang tidak terangkat, iaitu tidak terangkat. Tapi bahasa Arab nama dia istifal. Tapi bahasa Melayu nama dia tidak terangkat. Wah, mudah ya bahasa Melayu. Baik. Kalau kita kata lidah ni, pertengahan lidah kita. Pertengahan lidah tu, apabila kita sebut, dia terangkat. Seperti kita kata huruf ba, ba. Lidah kita terangkat. Lidah naik tak? Tak. Kita cari huruf yang ada. Seperti huruf so. Tengoklah. Huruf so ni, permulaan so, dia adalah suara yang lepas. Dan makhrajnya adalah makhraj yang kita kata hujung lidah tekan di gigi bawah, dan sama gigi ketika tersebut lidah tu. Apabila nak lompat kepada sod ni, dia ada lidah, di sini ada nafas yang lepas. Nafas yang lepas. Baik. Di sini ada perkiraan dia, iaitu pada dua yang berbunyi baris ni, so si, iaitu pangkal lidah. Apa sebutnya? So. Macam mana bunyi? Pangkal lidah kita duduk mana? Dia mesti terangkat. Dan lidah kita tengah angkat. So. Kita rasa macam ada lengkung kan? Ada kolam tu. Itu nama dia lidah naik tutup li langit. Jadi berapa huruf yang dikatakan ada semua ni? Iaitu hurufnya ada so, bo, po dan zo. Maksudnya ada semua tu. Semua ada tu. To, vo, bo dan so. Semua angkat tu. Semua angkat. Baik, daripada mana? Selepas daripada bunyi nafas. Maksudnya di sini ada pangkal lidah dan lidah naik tutup langit. Baik. Kalau kita kata, kita sebut waladda tu tak naik tu. Waladdallin kita kata. Tak. Dia tak naik. Pangkal lidah tak terangkat dan lidah pun tak terangkat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul dah segi makhrajnya, tetapi dia tidak terangkat. Mana pada sifat tu dia tak terangkat pangkal dan dia tidak terangkat lidah. Angkat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia terangkat. Boleh tak? Baik. Jadi cara susunannya, bialanannya macam ni. Maksudnya permulaan kita dah tahu dia lepas. Lepas dan kita lepaskan bunyi dan so. So di situ bila bunyi so ni, maka kita kena nilai pada pangkal. So, si dan su. Boleh tak perjalanan ikut sifat dia pada satu huruf? Boleh. Baik, saya buat sekali lagi. Ini pada huruf yang payah sikit lah. Pada huruf yang mudah, iaitu yang ini. Baik. Yang saya kata mudah sebab apa? Saya pernah beritahu awal-awal lagi pengajian kita, apabila huruf yang bermula dengan baris atas. Baris atas. Dan baca tak ni? Tak ada baca ni macam ni, tak apalah. Tak ada baca, lega sikit. Kalau kena baca, rasa macam rimah juga. Kalau bermula maksudnya bermula dengan baris atas. Maksudnya setiap huruf yang bermula dengan baris atas, iaitu yang bunyi A. Ingat saya pernah beritahu awal-awal tu. Tak apalah, tak ingat pun tak apa. Saya tak ada marah apa pun. Baik. Memang saya tahu tak ingat. Banyak perkara lagi. Kalau kita kata lepas daripada keluar ni, macam-macam nak kena fikir. Tak ada ustaz nak ingat. Baik. Okey, saya kata kalau bunyi A, maksudnya bunyi A ni seperti ba. Baik, kalau so bukan. So dia tak bunyi A. So dia bunyi O.
Bermula dengan huruf A. Maka huruf A, kalau kita kata bermula dengan huruf A, mana dibagi rukhsah untuk kita beramal dua sahaja, untuk kita beramal dengan dua perkara, iaitu pada suara dan pada nafas. Perlu ingat kan yang lain-lain tu? Perlu ingat nama saja. Tapi dia tak aktif lah, dia tak aktif. Yang ni dia tak aktif. Kalau yang huruf A, yang ni tidak aktif. Dua ni, yang ni sebutan tak mana? Dia tak aktif, maksudnya dia tak terangkat dan dia tidak naik tutup oleh langit. Kalau A, huruf A, kecuali juga, ada juga kecuali. Nanti tu kecuali tu. Baik. Kalau kita kata ba, jadi perkara yang mesti kita nak kena tahu dua sifat, iaitu sifat suara dan sifat nafas. Dua ni je. Tapi tidak pada huruf O. Kalau hujang bunyi O, maksudnya kita kena nilai semua, sebab dia aktif semua ni. Dia aktif ni, maksudnya dia terangkat dan lidah pun naik menutupi langit. Ingat tak? A. Jadi kalau kita sebut huruf yang bunyi A, maknanya dua sifat yang mesti kita nak kena buat, iaitu sifat suara dan sifat nafas. Saya rasa macam tak apa faham ni. Boleh faham tak? Dengar lagi? Boleh lah, insyaAllah. Baik. Ya nah, pagi-pagi ni okey. Lepas tu kita tak tahu lah. Tapi saya rasa insyaAllah boleh, mudah je. Cara-cara kita nak nak sempurna. Sebab tu saya kata, pernah saya kata juga awal-awal, setiap yang saya kata awal tu saya akan ajar insyaAllah. Saya kata huruf Quran ni dia ada badan dan dia ada sifat dia. Ataupun kita kata bahasa Arab, huruf Quran ni dia ada jisim. Jisim dia, dan dia ada sifat dia. Jadi hiduplah. Kalau kita kata ada badan, tu haji ada badan, mesti ada sifat tu haji. Maksudnya kalau ada badan, sifat tak ada, tu gi dan lah, gila lah. Gi patullah. Gi patullah. Pergilah tu. Maksudnya gitulah nah. Baik, dia ada jisim, maksudnya dia ada makhraj. Makhraj ni maksudnya itu jisim dia. Makhraj, dia panggil jisim. 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 Dan dia ada sifat. Sifat. Ni sifat kita tahu sifat. Mana sifat pada ba, sifat pada ta, sifat pada semua tu ada sifat dia. Sifat maksudnya sifat yang kita kenal dan kita bagi hak kepada sifat dia. Begitu. Baik. Baik, kita terus ingat. Boleh tak perjalanan tadi, cerita tadi? Kalau huruf A, kalau kita kata huruf A yang bunyi A, sebutan A, iaitu dua sifat yang mesti kita nak kenal, iaitu suara dan nafas. Baik. Dan yang lain tu kita tahu nama saja. Kita kata, kalau kita kata huruf ba, kalau kita kata huruf ba, kita sebut huruf ba ni, saya contoh bagi huruf ba. Baik, kalau kita kata nafas, suara dia adalah syiddah, nafas adalah jahar, pangkal lidah adalah istifal, lidah naik menutupi langit adalah infitah, sebutan ia adalah izlaq. Mana kena tahu lah, kena tahu di segitu. Tapi yang aktif, maksudnya yang kita nak kena buat di dalam sempurnanya bunyi ba adalah dua ni sahaja, cukup dua. Ba. Cuma kalau dia sukun saja ba tu, dia akan tambah satu. Atau yang panggil sifat peribadi dia. Apa dia? Tambah apa? Qalqalah. Betul lah. Ib. Kena tambah. Tapi kalau dia berbaris, dia cukup dengan dua. Yang ini di sini bagi apa? Bagi kelonggaran. Sebenarnya kalau saya belajar tak ada. Tok Guru dia suruh hafal semua. Walaupun ba ini aktif dengan dua, tetapi dia kata kena tahu semua. Sebab itulah saya dah pernah bagi tahu 24 ilmu pada satu huruf. Yalah, kalau kita 24 huruf ataupun 23 huruf, 23 ilmu, 24 ilmu pada satu huruf. Masuk makhraj berapa?
Makhraj ada 5. Makhraj ada 5. Kita kata, patut kalau kita kata sifat ada berapa? Sifat ada 17. 18, bukan 17, 18. Jadi kalau 5, 18 apa dah? Lepas tu baris lagi. Baris, cara meletakkan baris lagi dan membunyikan baris dengan dengan sempurna dah berapa? 20, 23. Kita kata baris tu dia ada 3. Sebenarnya baris tu ada 3. Baris atas lain bacanya, baris bawah lain, baris depan lain. Situ dah lebih dah. Kita kata di segi 20, 24. Dan satu lagi iaitu apabila kita baca tu akan dinilai oleh guru. Pada semua, pada ilmu yang kita kata tadi, itu pada satu huruf. Bunyi macam payah pula dah. Tadi senang lah, susah pula dah ustaz. Ya sebenarnya tidak pun, saya cerita saja. Payah nak. Tak boleh ni, tak boleh, kena mudahkan. Tidak lari habis. Tak ada, insyaAllah tak lari. Semua pecinta ilmu, cinta kalam Allah, cinta satu perkara yang tidak ada pada manusia, yang kita baca sekarang ni, itu Quran dah. Quran yang jelas bahawasanya ia adalah ia adalah yang Tuhan punya. Tak tahu nak kata macam mana. Ia adalah yang Tuhan punya. Tak ada siapa yang boleh kata tidak. Maksudnya tidak ada siapa yang menafi. Sebab itulah kita nak kena bagi betul-betul faham berkaitan dengan sebutan huruf. Jadi saya belajar dulu, saya tak ada lah menekan sedemikian seperti ni. Maksudnya seperti yang saya dah ajar ni, dulu baca aja. Baca. Tapi kesalahan kita rasa apabila kita dah faham, sangat-sangat rasa salah. Sebab apa? Kita ni mempermainkan dengan kalam yang tuan kepada alam cakrawala. Apabila kita mempermainkan, kita tidak membetulkan dan kita tidak menepati, maksudnya kita adalah satu benda yang dikatakan ejekkan ataupun mempermainkan dengan perkataan yang maha mulia. Begitu. Sebab itulah kena belajar. Jangan usul bila nak pandai. Ini satu lagi. Belajar macam ni bila nak pandai ustaz? Dia itu adalah soalan yang saya ada dulu. Saya dulu inti juga berkaitan ni. Memang sangat-sangat inti berkaitan dengan sifat. Cukup rasa macam rimas orang yang belajar sifat ni. Dia sebenarnya apa tujuan kalau kita kata kita kembali kepada kita, cuba insaf. Kita pandai sikit insaf. Apa tujuan kita pandai Quran? Tu Haji baca Quran nak apa? Jawab je. Tu Haji nak Quran baca nak apa? Baca Quran tu Haji baca buka Quran dan nak apa? Nak apa? Nak pahala kan? Lepas tu kalau baca tak betul, tak ada pahala. Nak buat apa? Saya baca, baik baca akhbar. Itu bagi keinsafan saya dulu. Apabila kita dah pandai dah Qurannya. Tapi apabila kita belajar, kita pergi satu tempat yang Allah Ta'ala memberikan hidayah untuk kita faham lebih lagi, kita rasa Allah bersalah hanya kita dulu yang kita baca. Tu ya. Maksudnya itulah saya cuba memberi kefahaman kepada bacaan. Begitulah. Baik. Jadi kalau huruf O, dia kena semualah. Kalau huruf O dia kena suara, nafas, kena tahu semua. Pangkal lidah, nama dia isti'la, terangkat, dan nama dia itbaq, iaitu berkaitan dengan lidah naik menutupi langit. Itu semua iaitu berada pada huruf O. Jadi huruf O ni ada berapa huruf? Iaitu ada 7. Yang kha, so, bo, to, dan vo, dan ro, dan ko. Ini adalah huruf yang dikatakan yang ada mesti kita kena aktifkan. Baik. Di dalam ni pula di dalam ni pula ada kena tapis dah pula. Ada 3 huruf yang apa? 3 huruf ni 3 huruf ni iaitu huruf O yang ada 3 saja. Yang ada 3 saja aktif.
Nafas. Dah, lepas tu satu lagi apa dah? Pangkal lidah. Pangkal lidah. Baik. Kalau yang 4 lagi ni semua empat, semua 4, 1, 2, 3, 4 tu semua ada. Baik. Yang ini hanya kepada pangkal lidah sahaja yang terangkat. Cuba kita kata kha, tengah lidah kita tak naik. Kha. Baik, kita kata huruf ghin, gha. Dan kita kata huruf qa, qa. Jadi lidah kita tak naik. Baik. Yang 3, yang 4 ni semua naik. Kita kata sa, sa. Sa lidah kita naik. Dan kita kata dha, dha. Dan kita kata ta, ta. Dan kita kata dha, dha. Naik semua. Yang ni beza ni. Naik. Namakan huruf yang huruf tebal, panggil huruf tebal. Tetapi tidak berkaitan dengan ketebalan pada susunan sifat, tetapi dinamakan keseluruhan huruf tebal. Sebab apa dia dikatakan tebal? Sebab dia berkaitan dengan pangkal dan lidah. Boleh. Tapi kalau kita usul balik huruf kha ni, ini bukan dia suara tertahan ni. Jadi huruf yang tertahan seperti mana kita dah sebut minggu lepas, ada satu huruf saja ni. Dua huruf. Dua huruf saja yang huruf yang tahan. Yang lain semua tidak. Ni lepas, huruf lepas, suara lepas, suara lepas, suara lepas, suara lepas. Cuma huruf qa dengan huruf ta saja. Baik. Boleh faham tak? Boleh. Sekali lagi, cuba kita teka-teki nah. Main teka-teki nah, boleh? Nah, main teka-teki sikit. Kok lah nak pandai, insya-Allah. Dah pandai dah tu. Baik, kita cuba mengambil huruf ni, huruf da. Baik, kita kata huruf da, tulis besar sikit. Baik, perjalanan dalam sifat huruf da, dia ada permulaan dan terus kepada baris. Di sini adalah nafas. Baik, apabila di sini ada sikit lagi di sini, tapi dia aktif tidak aktif, iaitu berkaitan dengan pangkal lidah dan lidah naik menutupi langit. Baik, siapa yang nak jawab ni? Huruf da ni suara macam mana? Cuba mai teka-teka sikit. Suara da dia macam mana? Cuba beritahu. Suara da. Sebelum kita nak sebutkan baris ni bunyi. Saya boleh beritahu. Tahan ke? Tahan kod nah? Tak apa, kod pun tak apa. Jadi yang lain-lain tak ada kod tak? Tuan Syekh kita kata kod, tak apalah tu. Ya, tahan. Baik, apabila kita nak teruskan nafas dia macam mana? Nak teruskan kepada baris, nafas macam mana? Da. Ada tak? Ada baris, ada nafas tak? Da. Ada tak nafas? Tak ada lah. Tidak ada, tahan. Maksudnya nafasnya tahan. Baik, apabila kita nak terus kepada yang bunyi sempurna da tu, kita rasa dalam mulut kita tu mana naik, mana naik apa tak naik. Semua tak naik. Maksudnya lidah, pangkal lidah tak naik, dan lidah pertengahan pun tak naik. Jadi bunyinya da, di, dan du. Mudah ya sebenarnya tu, nak jadi ingat tu. Jadi sempurnalah huruf da dalam satu apa? Satu harakat. Hebat tu. Siapa yang buat ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Satu harakat. Tapi di dalam isi kandung, dalam cerita satu harakat tu, Allah panjangnya ceritanya. Tapi nak yang bunyi da, di, dan du. Itu saja. Mai teka-teki. Baik, kita bagi lagi huruf teka-teki, iaitu huruf hamzah. Kita cuba huruf hamzah. Tak baca lagi ni. Minggu depan kot. Minggu depan dah. Baik. Huruf hamzah je lah, huruf hamzah. Huruf hamzah. Hamzah ni mesti ada alif kan? Satu cerita lagi. Siapa yang boleh cerita pasal hamzah dengan alif? Apa beza dia? Hamzah dengan alif. Siapa yang pandai di sini? Ada gugu ke, ada apa semua ke? Tidak ada. Cuba cerita sikit berkaitan dengan hamzah dengan alif. Sebelum hamzah, hamzah dengan alif, apa beza dia? Tak. Kalaulah saya kata
alif berbaris atas dengan hamzah berbaris atas. Baca bunyi alif macam mana? Baca hamzah bunyi? Betul ke? Saya nak tanya, betul ke? Betul eh? Kalau saya kata salah macam mana? Kalau kita kata huruf alif ni baca salah bunyi a. Bunyi dah sikit-sikit tu, tapi tak tahulah. Sudah. Lama dah kita belajar apa dia. Dulu kan kita belajar apa dia mukaddam tu kan. Saya pun sama juga belajar ini kan. A, I, U, iaitu tulisan ni adalah alif. Ya, hamzah ni memang bunyi A pun, tapi alif ni betul ke bunyi A? Habis kalau tak bunyi A, bunyi apa Ustaz? Itulah masalah tanya ya. Kalau lah tak bunyi A, bunyi apa? Dia tak bunyi. Dia tak ada sifat bunyi. Dia sifat dia adalah mat. Alif ni mat. Dia tak ada sifat bunyi. Dia tak ada sifat bunyi yang bunyi tu. Tapi dia membunyikan orang lain bunyi. Mana panjang ke panjang. Tapi dia tidak boleh bunyi diri dia. Sebab dia adalah mat. Tetapi apabila hamzah duduk di atas ni, maka baca dia, kita tanya, baca alif ke baca hamzah? Baca hamzah. Jadi kita kata alif lam, betul tak? Alif lam qamariyah, betul tak? Ataupun alif lam samsiyah, betul tak? Sudah tu lah. Aduh, lagi tinggi ni. Tadi belajar hurufnya, lepas alif lam qamariyah tak dah. Nak sebut pasal nak suruh tuan-tuan sebut bagi betul ni alif lam qamariyah ke ataupun alif lam samsiyah. Betul ke alif lam tu? Tak betul. Tak betul. Nama dia tu ada dalam buku tu adalah lam ta'rif. Dia tak sebut alif ni. Alif ni bukan alif. Dia adalah hamzah wasal. Kalau kita kata hamzah wasal ni, dia kepalanya sad. Banyak dalam sebutan kita tu yang lari daripada asalnya. Baik, kalau kita kata lam qamariyah, maknanya nama dia asal adalah izhar. Apa pula dah? Izhar qamariyah. Kalau kita kata samsiyah, seperti at-takatsur, mesti at-takatsur. Ni nama dia idgham samsiyah. Ni nama dia asal. Tak ada alif lam qamariyah, alif lam samsiyah, tak ada. Alif tak, bukan alif. Dia adalah hamzah, bukan dia alif. Salah ke yang kita sebut tu? Itu kaedah. Guru mengajar ni dia ada kaedah tersendiri untuk kita pandai cepat ataupun kita faham. Maksudnya tidak ada salah kepada guru yang dia guna kaedah dia. Seperti saya katalah, kaedah saya keratan. Saya ambil keratan. Keratan maksudnya kaedah saya. Jadi tak, kalau kita sebut orang lain, orang yang belajar, kamu pernah belajar tak apa dia baca Quran dengan keratan? Mana keratan apa? Tak pernah dengar lah. Itu ada kaedah guru. Gitu. Yang apa dia? Baca Quran dengan ketuk tu boleh Baghdadi. Tak ada kaedah mana, tak ada, semua ketuk. Ambil harakat kan? Ketuk ambil harakat. Maksudnya itu adalah cara kaedah dia. Yang mana kaedah apa dia al-Hiraqi sambil joget tu. Yang joget. Itu kaedah dia. Jadi orang yang suka berjoget, suka berjoget, dia sukalah jenis Hiraqi. Tak ada, kita tak kutuk mana-mana. Mana itu adalah kaedah dia. Kaedah dia. Mana? Sebab tu jangan kutuk mana-mana. Jangan kata, apalah dia ketuk macam Hindu kerja. Dia ketuk kan. Bukan. Itu kaedah dia. Supaya nak bagi anak murid dia pandai. Begitu. Baik. Kalau kita kata alif lam samsiyah, alif lam qamariyah, tak betul lah. Sebab alif dia tak ada guna. Alif guna ketika bila? Baik, sebelum kita nak kepada sifat, kita nak bagi sikit ilmu. Alif ni guna ketika bila? Alif ni ada guna alif ketika bila? Alif lam mim lah. Sebab tu dia tulis alif ni. Alif
Lepas tu lam dan mim. Di sini baru baca alif. Ini baru betul bacanya alif. Bacanya alif. Tapi kalau kita kata baris yang ada atas alif, baca a, tak wujud di pasaran. Tak wujud. Ingat tuan-tuan. Dan pun tak wujud dalam pasaran. Maksudnya tak ada jual. Dan tak ada pun, tak muncul. Kalau nak pergi cari alif di atas a, pergi cari kedai, tak jumpa. Tak jumpa. Kita seolah macam tu lah, sebutan ni maksudnya macam tu. Gitu. Tetapi yang berjaya, ya. Kalau ni, maksudnya kita ambil bunyi a lah. Mana alif lah? Ni. Yang depan ni kau tanya. Baik, kita sebutnya alif. Dan lam ni, lam, alif, mim. Dan mim, ya, mim. Mana alif, lam, mim. Gitu. Gitu lagi. Kau tak sampai, kau tak betul soalan. Jawapan. Tak ada. Alif tak ada. Kalau dalam Quran tak ada. Tak ada. Kalau misal Hamzah ada atas ni. Kalau misal Hamzah ada atas. Tak ada, tak boleh jadi je. Tak ada dalam Quran. Kalau sekiranya ada baris di atas Hamzah ni. Tak ada jawab je, tak ada. Semua tak ada dalam Quran. Ya, tak ada. Sebab dalam Quran dia tulis macam ni. Dan di atas lam ni baru dia ada. Dan mim dia ada. Sebab ni dinamakan mak lazim ni. Ni mak lazim ni. Tapi alif saya tak tahu. Haji nak apa je. Tanya je Haji, tak apa. Cuba tanya lagi. Okey, baik. Dalam Quran tak, kalau ada alif hamzah. Ya. Tetapi kenapa alif lam tak ada hamzah? Alif lam mim tak ada hamzah kan? Kenapa? Kita kata tak ada, tanya Haji. Tak apa, kenapa? Sebab dia tak boleh. Alif lah. Alif. Alif, la, dan mim. Saya rasa Haji tak faham lagi ni. Saya jawab tak boleh lagi. Saya tak nak jawab lagi ni. Saya rasa macam ada benda tak betul. Saya sendiri macam jawab tak betul lagi Haji. Itulah rasa macam tu kan. Masa betul Nabi. Baik. Jadi saya faham insya-Allah. Mana dia, kalau kita kata alif yang berada di mana-mana tempat, maka dia baca menjadikan dia dibaca dengan seperti mat. Tetapi kalau alif yang berada di dalam ayat pembukaan, maka alif ni dia akan baca bunyi alif yang cukup. Tetapi kalau yang ada alif yang pada Quran yang ada alif, tak boleh baca alif lah. Mana baca ba alif pula kalau kita kata baca ba ni, mana baca ba alif, tak alif lah macam tu. Mana ini jadi mat lah. Jadi yang baca alif hanya kepada huruf pembukaan ataupun huruf permulaan. Nama dia apa? Muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Betul je. Saya tak apa je, tanya jangan saya. InsyaAllah. Guru tak ada urutan tak apa? Guru urutan, anak murid semua di sana. Allah Akbar. Baik. Baik, alhamdulillah. Baik. Saya nak buat kupasan sikit. Walaupun saya sebenarnya nak cadang untuk nak baca, tapi tak lepas hari ni. InsyaAllah. Baik, kita tengok suara dulu. Kita nak buat kupasan sikit daripada minggu lepas. Huruf suara dia ada 3. Dia ada 1 tahan, yang keduanya pertengahan, dan yang 3-nya adalah lepas. Baik, saya nak ambil yang huruf tahan, iaitu huruf qalqalah, ba, jim, bajuda, qaf, dan to, dan a, dan ka. Baju dah kotor akad. Baik. Lam,
Nun. Ini kaedah saya ni. Abang, kalau dalam buku tidak. Kalau dalam buku dia ajid qatin bakat. Kalau buku dia tulis ajid qatin bakat. Maksudnya itu dalam buku. Tapi saya mudah untuk kita kenal. Jadi Melayu sikit. Baju dah kotor akad. Orang perempuan mesti tahu. Orang lelaki payah sikit. Jadi kalau baju dah kotor akad ni, orang perempuan lah yang masalahnya. Akad tak ada mesin-mesin. Basuh. Baik, kita kata lam, nun, ain, mim, ra. Ingat dah. Kalau kita kata huruf yang tahan, tak ada dah huruf lain selain pada huruf ini sahaja. Kalau sebut huruf tahan ni, maksudnya daripada awal tadi kita sebut tadi huruf jim. Awal-awal nak sebut ni, kalau huruf jim, iyalah, dia adalah tahan. Kalau kita kata huruf lam, tak. Permulaan kita nak sebut, dia bukan huruf tahan, huruf pertengahan. Kena ingat ni, garisan yang huruf ni dia tak ada bagi-bagi pada suara. Baik, dia mesti kena ikut yang huruf yang tu je. Baju dah kotor akad tu. Dan huruf pertengahan pada permulaan mana bunyi? Bukanlah na, a, ma, ra, tidak, tapi bunyinya la, na, a, ma dan ra. Bunyi dia adalah pertengahan. Baik. Dan nafas hari ni, nak tutup ni, tak mau dah, cukup dah. Nafas hari ni ada satu nafas tahan, satu nafas tahan, dan yang kedua adalah nafas lepas. Lepas. Baik. Tahan dulu tak boleh lah. Kita ambil lepas dulu. Sebab kita nak kupas huruf, lepas je. Lepas. Baik. Dan yang kedua adalah tahan. Tahan. Baik, lepas adalah huruf tadi lah. Fa, ha, tha, huruf ha, ni. Saks, huruf shin, huruf kha. Ini yang boleh saya ingat ni, saya selalu tulis. Mana kita ingat lah. Saksun, fa hathahu saksun, syaksun, sad, sa dan kaf dan ta. Sakat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, 10. Yang sebakinya adalah huruf yang tahan. Di dalam kepala kita, mesti kita fikir ada yang di antara kita mungkin dia fikir huruf macam sama ada, tetapi macam mana dia boleh jadi nafas, dia boleh jadi tahan? Ada tak macam tu? Dalam fikiran kita ada tak? Kalau fikir macam tu, saya dah buat tadi. Maksudnya saya dah buat tadi. Maksudnya di dalam huruf-huruf ni memang dia ada semua. Dia ada suara, dia ada nafas, tapi dia ada tempat dia. Tempat yang kita kata tadi, iaitu apabila permulaan lompat kepada baris, dia ada situ. Mana itulah sifat dia. Sifat dia dalam perjalanan tu, perjalanan huruf. Boleh? Betul-betul ni? Boleh tak? Iyalah, bunyi tak apa betul ni. Tak apa jelas, tak apa laju. Macam mana tu Haji, boleh tak? Kalau payah ni tu Haji, saya tak tahu nak macam mana. Tak. Sudah lah. Kalau bunyi payah saya tak tahu nak kata macam mana. Dia payah ni tak ada ubat. Kalau kita kata sakit kepala, Panadol lah, boleh tahan-tahannya. Boleh. Kata tu Syekh kita ni, saya ada perasan ni daripada mana? Saya ada mengajar di Batu Tiga, ada juga tu Syekh kita. Dia kata, pernah kenal. Dia yang di Surau Mewah. Dia import ke sana juga. Baik. Inilah apabila kita susun kita kata ambil huruf apa? Huruf ta lah kita kata. Susun huruf ta ni, kita awal dia ni adalah pada suara lah. Mana suara di sini. Mana kita huruf ta ni suaranya adalah tahan. Baik, itu tidak tahan. Baik, nak lompat kepada baris ni, di sini ni dia kita kena nilai nafas. Nafas apa? Kita tengok huruf nafas ada tak? Ada tak huruf nafas huruf ta? Tak ada. Maksudnya nafas lepas. Nafas tahan. Nafas tahan. Boleh faham tak? Baik, huruf ta ni huruf A. Tak apalah, huruf A maksudnya ini tak apa, tak ambil tahu lagi, tak apa nama dia satu lagi tu. Mana huruf A dia tidak ada pangkal lidah terangkat. Ada huruf ta ada. Huruf ta ada semua lah. Sorry lah.
Huruf ta ni sini penilaian dia. Apabila kita sebut baris, nak bunyikan jelas baris, di sini adalah penilaian dia pangkal lidah terangkat. Pangkal lidah terangkat dan lidah naik tutup lagi di sini. Itu susun dia. Mari kita kata, satu harakat. Tengok. To, ti, tu. To, ti, tu. Begitulah. Habislah kita tanya tu, insyaAllah lah. Dan minggu depan kita cubalah lah. Baik, saya nak baca yang mana tu? Saya nak baca dalam kertas tu. Baik, cuba kita buka kertas kita sikit. Masa kita bagi kena 3-4 minit, insyaAllah. Cuba dalam kertas kita nak baca alif bata tu. Dalam buku tak apalah. Dalam buku kita nanti insyaAllah kita nak buka dalam kertas tu. Kertas. Itu alif bata dia tu. A tu. Saya nak baca bunyi A dulu. Baik, huruf A adalah huruf yang tahan suara dan huruf yang tahan nafas. Dan huruf A, maksudnya dua tu cukup dulu. Mana kita baca nah? Tengok saya baca bunyi. Ada buka tak? A, I, U, Ba. Tak apa, ikut boleh. U, dua harakat tu. An, ani, a, ani, a, na, mi, nal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Itu cara kita sebut huruf hamzah yang bunyinya syiddah dan bunyinya nafas yang tertahan. Rasa macam senang sikit, rasa macam lega sikit nah. Bunyi macam tu. Baik, dengar saya ya. Saya nak baca mana tidak putus macam yang terputus tadi. Mana baca dia. Ini tuan-tuan kena baca ni. Mana yang ni dulu saya akan buat minggu depan. Mana tuan-tuan cubalah balik baca tengok. Tak bunyi lagu pun tak apa, tapi bunyi huruf tu jelas. Macam ni ya. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Mula-mula memang macam tu. Bunyinya susah. Apabila dia dah pandai, dia rasa tak susah dah. Baik, insyaAllah. Tak adalah hebat, janganlah hebat. Rasa tak adalah hebat, tapi rasa tak susah lah. Baik, kita tengok, kita bagi lagi huruf ba. Huruf ba, boleh, tuan-tuan boleh ikut Ba ni, apabila kita nak kata, kita dah tahu dah huruf ba adalah huruf tahan mula-mula. Dan huruf ba dia adalah huruf yang tahan nafas. Dan huruf ba adalah huruf A, tak ada. Di mana huruf pangkal lidah tidak terangkat dan lidah pun tidak naik mentubik. Baik, kita kata ba. Ba. Cuba kata ba. Bi. Baris pula dah. Baris pun kena ambil berat juga. Baris ni dia ada a, dia ada ya, dia ada waw. Jadi setiap baris tu kalau kita bunyi tidak jelas kepada ya, mana dia akan jadi sumbang terus bacaan Quran. Kita kata contoh, kita bunyi mi tu, kita bunyi me. Dia lari daripada ya. Kita kata Rabbil alamin. Itu panggil sumbang tu, panggil sengit. Dia kena bunyi ya. Kalau mi kena bunyi ya. Kalau baris bawah kena bunyi ya, baris atas kena bunyi a. Macam mana bunyi a? Sebab dia baris atas ni asal daripada alif, tetapi dia ambil daripada awal dia a. Baik, kita baca bunyi ba. Kalau kita lari daripada sengit, ba. Tidak ada sepadan tu. Ba, sepadan. Fa, ko, tidak. Dia bunyi macam mana? Ba. Ta, sa. Dia ada alif. Itu sepadannya. Ini pun tak ada dalam YouTube. Tak cari, tak jumpa. Tak ada. Ini memang ada pada orang belajar. Ada ambil daripada Mesir saja. Dan kita kata kalau huruf baris bawah B, jangan bunyi B. Tak ada. B tak ada. Dia kena bunyi macam mana? B. Dulu kita belajar, tak payah salah lah dulu. Maksudnya dulu kita belajar, alhamdulillah kita pandai Quran. Tetapi sebenarnya ajaran dulu kita tu dia tidak penekanan tu.
Kita baca babi bu tatitu, habis, selerak habis. Dia sebenarnya adalah ba, bi dan bu. Macam tu juga kita masuk dalam Quran dan kita baca setiap huruf. Rabbil alamin. Kata Rabbil alamin. Tu habis. Itu ikut. Ustaz kerah lidah ustaz. Tak ada. Itu tak ada berkaitan dengan lidah tu. Itu berkaitan dengan kaedah yang kita susun tak betul. Sebab itulah Tu Haji kata tu, Ustaz, saya dah tua, kerah lidah saya ustaz. Cuba kita tengok dalam masa Nabi, kenapa Nabi itu diturun Quran pada masa umur 40? Sudahlah, kita habislah. Kalau kita ambil dalil tu habis. Kenapa Nabi diturunkan umur 40? Kenapa Nabi tak diturunkan umur 20, 22, 21, 25 kan? Masa tu pasal. Sebab apabila dah tua ni, dia berkaitan dengan kesihatan dan Allah Ta'ala hantarkan antibiotik, Quran lah, untuk nak menyembuh. Apabila nak menyembuh, dia kena sebutan betul lah, sembuh lah. Lidah kita bergerak, semua lidah tu. Sebab tu di dalam cerita lidah ni, 17 huruf berada di lidah, banyak sekali. Bibir mulut 4, halkum 6, bibir di lidah tu ada 17. Kenapa? Dia nak bagi kita sihat lah. Cuba jam lidah, jam habis satu badan. Kalau jam lidah, dia jam satu badan. Sebab itulah kalau kita tak nak minta ya Allah, dengan keberkatan Quran aku belajar, jauhi daripada ahmar, penyakit ahmar, penyakit stroke tu. Sebab tu baik. Saya sendiri pun sama, semang pun tak tahu lagi. Tapi saya doa sentiasa dengan saya beramal dengan Quran. Saya minta janganlah menjadikan ahmar itu penyakit yang menyusahkan. Begitu. Cuba satu lagi, satu huruf ni. Ba, bi, bu. Kalau waw, bunyi waw. Bab, bu, ba. Di situ dia jadi apa? Iklab. Dia suruh latih jadi iklab itu. Bani babna minal mubni mabiban bani ba. Baik, di dalam latihan ini saya nak sebut baris kena betul, dan satu laginya harakat kena cepat. Tidak bunyi macam ni, ba, bi, bu, tidak. Dia harakat dia cepat. Ba dan bi. Seperti mana kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca macam tu. Maksudnya betul dari segi bacaannya, tetapi harakat dia lambat. Sebab apa? Dia tak berpegang kepada sifat. Kita kata Alhamdu. Macam mana kita nak cepat? Cepat ni bunyi cepat lah kan? Alhamdu gitu. Tidak. Dia bunyinya huruf A tu bunyi cepat. Tarik dengan lam. Al. Dia kita kata ha. Ham. Itu lambat. Dia bunyi macam mana? Ham. Dan kita kata bunyi du. Du. Lambat. Bunyinya du. Cuba kita ambil sambung. Alhamdu. Itu cara kita belajar latih tubi nanti. InsyaAllah minggu depan, minggu satu lagi. Minggu depan tak boleh, minggu depan di pagi kita. Mana minggu satu lagi kita akan jumpa InsyaAllah. Semua akan bawa tu kertas tu. Dan buku kita ni dia akan mudah apabila kita dah baca yang ni. Dan buku kita mudah InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يهدي قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. InsyaAllah minggu depan kita jumpa latih tu bi. Semoga ramai lagi kita insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.